Baik, kita kembali lagi menerus Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Inspirasi Pagi Auda, segmen yang akan kita bawakan iaitu segmen perspektif pertanian dan R&D makanan. Yang akan kita bincangkan di sini iaitu unit mechanical dan keenderaan. Jadi kita ni pun bersama tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Puan Hajah Siti Zuraiha binti Haji Apong iaitu selaku jurutera memproses. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Ya, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang kita dibincangkan hari ini unit mechanical dan keenderaan. Jadi mungkin Puan boleh mengenalkan apa sebenarnya unit mechanical dan keenderaan ini, apa sebenarnya fungsi unit ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan daripada pihak Radio Television Brunei bagi program Rampai Pagi pada hari ini. Untuk info kita ni bersama, unit mechanical dan kenderaan adalah salah satu unit di bawah bahagian kejuruteraan pertanian di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Unit-unit lain adalah termasuk unit struktur ladang dan elektrik, unit pengairan dan saliran, dan akhir sekali ialah unit bangunan dan fasiliti. Fungsi utama menyentuh sedikit mengenai fungsi utama bahagian kejuruteraan pertanian. Secara keseluruhannya adalah bertanggungjawab untuk perancangan dan penyelarasan bagi setiap pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan kemajuan pertanian di bawah kawalan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. So tanggungjawab ini merangkumi perkhidmatan dalam pelbagai aspek termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturnya, seperti bangunan, jalan ladang, saliran dan pengairan, serta keperluan kemudahan asas seperti elektrik dan air domestik. Mengenai unit mechanical dan kenderaan pula, terdapat 3 fungsi utama. Iaitu pertama sekali, unit ini menyediakan khidmat nasihat bimbingan dan rujukan kepada pengusaha serta peladang berkenaan dengan jentera dan mesin ladang. Okey, so contohnya dalam industri penanaman padi adalah disyorkan 3 jenis jentera utama, iaitu traktor, jentanam dan jentuai. Okey. Fungsi kedua pula, unit ini bertanggungjawab memastikan semua kenderaan jabatan dalam berkeadaan baik. Okey, ini penting bagi memudahkan pegawai kami melaksanakan lawatan ke ladang-ladang bagi kerja-kerja pemantauan dan sebagainya. And then yang ketiga, dari segi penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas ladang pula. Okey, so unit ini bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain untuk memastikan air bersih ada ke ladang-ladang. Air bersih ini diperlukan untuk keperluan domestik pekerja ladang dan bagi menyokong aktiviti pertanian sama ada yang menggunakan teknologi moden ataupun konvensional. Jika kita perhatikan Puan kelihatan di sana dengan penjelasan yang telah pun dinyatakan oleh Puan sebentar tadi, di mana tanggungjawab unit ini amat penting bagi memastikan kelancaran operasi, terutama sekali di ladang-ladang. Jadi mungkin dapat Puan jelaskan secara lebih jelas lagi tentang penggunaan jentera ladang dalam sektor pertanian dan apa kelebihannya Puan? Okey. So jadinya menyentuh mengenai penggunaan jentera ladangan ianya lebih menjurus kepada sektor pertanian industri padi. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, penggunaan jentera ladang seperti traktor dan jentuai membawa pelbagai kelebihan dalam aktiviti pertanian. Antara kelebihannya adalah termasuk pertama sekali peningkatan kecekapan kerja. Jentera ladang ini dapat menyelesaikan kerja-kerja pertanian dengan lebih cepat berbanding dengan kaedah manual. Sebagai contoh, traktor boleh meradu tanah dan meratakan kawasan ladang dalam masa yang singkat, manakala jentuai mampu menuai hasil padi dengan lebih pantas. Yang kedua pula, penjimatan kos tenaga buruh. Okay. Dengan penggunaan jentera, keperluan tenaga buruh dapat dikurangkan. Ini penting khususnya apabila terdapat kekurangan pekerja di sektor pertanian. Okey,
Yang ketiga, konsistensi dan ketepatan. Jentera ladang seperti jentanam atau lebih dikenali dengan transplanter lah. Okey. Memastikan benih ditanam secara seragam dan konsisten, so ia rata gitu. Yang boleh meningkatkan kadar pencambahan dan hasil tanaman. Yang keempat pula meningkatkan produktiviti. Dengan keupayaan untuk mengendalikan kawasan ladang yang lebih luas dalam masa yang singkat, jentera seperti traktor dan jentuai dapat membantu petani memaksimumkan hasil tanaman mereka dalam setiap musim. Dan yang terakhir sekali mungkin pengurangan keletihan fizikal. Menggunakan jentera mengurangkan beban fizikal yang perlu ditanggung oleh peladang-peladang. So secara keseluruhannya penggunaan jentera ladang bukan sahaja memodernkan sektor pertanian tetapi juga menjadikannya lebih produktif, cost efektif dan mampan. Jadi itu antaranya, dan di sini berkenaan dengan bekalan air bersih yang disebutkan tadi. Bagaimana unit ini memastikan keperluan tersebut dapat dipenuhi ini, Puan? Okey. So Jabatan Pertanian dan Agri Makanan melalui unit mekanikal dan kenderaan ini bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain dalam merancang dan memasang sistem utama bekalan air bersih ke ladang-ladang pertanian. Secara amnya ia melibatkan pemasangan paip air utama dan mungkin pembinaan tangki air sebagai contohlah bagi kawasan-kawasan kemajuan pertanian yang memerlukan untuk memastikan air yang disalurkan adalah bersih dan selamat. Pasal bekalan air ini ia penting bukan saja untuk kegunaan harian pekerja tetapi juga aktiviti lepas tuai produk tanaman dan ternakan. Contohnya seperti aktiviti pembersihan sayur-sayuran, buah-buahan selepas dituai dan sebelum disalurkan kepada kedai-kedai atau pasar raya. So ia mesti tadi pastikanlah yang ianya adalah bersih. Ataupun pembersihan produk ayam dan daging di tempat pemprosesan penyembelihan. Ya. Okey. Itu dia di antaranya ya. Mengenai dengan bekalan air bersih yang disebutkan tadi untuk pembersihan produk tanaman dan juga ternakan. Dan seterusnya kita ingin mengetahui bagaimana kalau kita melihat peranan unit ini dalam menyokong pembangunan sektor pertanian di negara ini. Macam mana sejauh ini perkembangannya, Puan? Mungkin dapat dijelaskan, silakan. InsyaAllah. Alhamdulillah, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah banyak menyempurnakan projek-projek rancangan kemajuan negara di kesemua daerah dengan kerjasama dari agensi-agensi kerajaan yang lain. Okey, antaranya infrastruktur asas seperti paip air domestik utama tu yang saya sebutkan tadi sebelum ini. Dengan adanya kemudahan ini, ia membolehkan para peladang dan pengusaha pertanian untuk bergiat aktif, bersemangat dalam membuka dan memajukan ladang-ladang masing-masing. Ya. So unit ini memainkan peranan yang signifikan dan memastikan semua aspek logistik dan infrastruktur berjalan dengan lancar. Okey, dengan kenderaan yang berfungsi baik dan kemudahan bekalan air domestik utama yang tersedia, pegawai dan petani dapat menumpukan perhatian pada peningkatan hasil dan kualiti produk pertanian. Ini secara langsung menyokong usaha negara untuk meningkatkan produktiviti sektor ini sejajar dengan matlamat pembangunan yang mampan. InsyaAllah lebih banyak lagi projek berkaitan dengan pengairan atau pembinaan air domestik akan dilaksanakan melalui rancangan kemajuan negara yang ke-12 ini untuk membantu peladang-peladang petani untuk meningkatkan lagi produktiviti pertanian mereka InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan ketahui lagi mungkin ada yang ingin petani orang tanyakan mungkin mudah-mudahan ya. Tapi sebelum kita meneruskan, bagaimana jika kita berehat seketika, Puan ya, dan juga Atul. Jadi Auda jangan ke mana-mana, kita masih lagi membincangkan mengenai dengan dalam segmen perspektif pertanian dan agri makanan, iaitu dalam unit mekanikal dan kenderaan bersama kami di Rampai Pagi selepas ini.
Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi dalam segmen Perspektif Pertanian dan Agri Makanan, dan kita baru saja membincangkan ataupun memperkatakan mengenai dengan unit mekanikal dan kenderaan. Banyak juga yang telah pun ketani pertanyakan ataupun ketani persoalkan, telah pun dihuraikan oleh tetamu kita, dan pada pagi ini Alhamdulillah kita bersama dengan Puan Hajah Siti Zuraiha binti Haji Apung, merupakan jurutera memproses yang telah pun menjelaskan mengenai dengan tajuk ketani unit mekanikal dan kenderaan ini, peranan dan juga kepentingannya. Untuk seterusnya saya serahkan kembali bersama dengan rakan saya Nur Hayatul, silakan. Biasanya kan kalau ketani tahu pasal arti makanan pertanian ini, ketani tahu makan sayur, adanya buah-buahan. Tapi kelengkapan itu tadi petani dah tahu. Jadi Kenderaan dan inilah seumpamanya. ini sebenarnya segmen ini membawa ketani untuk mengetahui lebih jelas lagi apakah antara peranan mereka untuk sama-sama menyediakan keperluan kepada peladang-peladang ketani. Betul. Jadi di sini sebagai tambahannya, bagaimana unit mekanikal dan kenderaan memastikan penggunaan jentera ladang ini seperti traktor, jentuai dapat memaksimumkan hasil pertanian di negara ketani. Unit mekanikal dan kenderaan kami dapat memberikan khidmat nasihat mengenai penggunaan jentera ladang seperti traktor dan jentuai, kerana ia memainkan peranan penting dalam industri penanaman padi. Ya, setiap fasa itu, setiap proses itu dapat disokong oleh penggunaan teknologi mekanikal. Okey. Pertama sekali penyediaan tanah, ia menggunakan traktor. Okey. Ya, fungsinya traktor ini jentera asas yang digunakan dalam fasa awal penanaman padi. Ia digunakan untuk meradu, kita membalikkan tanah dan meratakan permukaan ladang itu. Ya, antara kelebihannya traktor membantu memastikan tanah sesuai untuk penanaman dengan membuang sisa-sisa tanaman sebelumnya. Dan juga mengurangkan kehadiran rumpai yang boleh mengganggu pertumbuhan padi. Dan terakhir sekali dengan penggunaan implemen tambahan seperti bajak, tanah dapat diratakan menjadikan air dalam sawah diagihkan secara rata sekata. Yang kedua pula, semasa penanaman padi semasa penanaman padi, jentanam atau transplanter yang digunakan untuk proses ini. Fungsinya mesin jentanam digunakan untuk menanam anak benih padi ke dalam sawah dengan cepat dan tepat. Antara kelebihannya ialah menanam benih secara konsisten dan dalam barisan yang teratur. Meningkatkan kadar percambahan benih dan memperbaiki penyerapan nutrien oleh tumbuhan. Yang ketiga, penjagaan tanaman. Traktor yang digunakan tapi dengan aksesori yang bersesuaian. Cepat. Teruskan. Fungsinya, traktor juga boleh dilengkapi dengan aksesori khas seperti penyembur bajak atau racun serangga untuk membantu penjagaan tanaman. Proses keempat iaitu penuaian. Ini jentuai, menggunakan jentuai, combine harvester. Ia jentera penting yang digunakan semasa musim menuai. Ia menggabungkan 3 fungsi dalam satu mesin: menuai, membanting, iaitu memisahkan biji padi dari tangkainya, dan membersihkan hasil padi. Puan, mungkin dapat ketani gambarkan sewaktu keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika mengendalikan mesin penuaian, itukah yang dimaksudkan kenderaan mesin itu? Benar. Yang membongkar tanah itu. Atau yang menanam padinya. Menanam padi. Dia ada 2 proses tu masa keberangkatan ke bawah Duli. Semasanya menanam dan semasa menuai. Jadi kenderaan itu yang dimaksudkan. Okey, baik, faham. Baik, silakan. Okey. So kesimpulannya, penggunaan jentera ladang seperti traktor, jentanam dan jentuai ini dalam industri padi bukan sahaja
memodernkan proses penanaman, tetapi juga membantu meningkatkan produktiviti, kualiti hasil padi dan menjimatkan kos tenaga buruh. Ia menjadikan elemen penting dalam memastikan sektor penanaman padi di negara Ketani lebih mampan dan kompetitif sejajar dengan kemajuan teknologi pertanian. Ya, Alhamdulillah ya, dengan orang kata ni kemajuan yang telah pun dilaksanakan ketika ni, banyak saja kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan ya. Inilah yang kita ni bincangkan hari ini, yang kita ni bawakan melalui segmen perspektif pertanian dan juga harga makanan unit mekanikal dan keenderaan. Di mana sebenarnya orang ramai ataupun masyarakat Ketani yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi ataupun ada yang ingin ditanyakan? Boleh terus menghadapkan surat ke Pengarah Pertanian dan Agri Makanan, dan antara yang lain juga boleh meng-email terus kepada kami engineering@agriculture.gov.bn. Jadi itu cara yang paling mudah lah untuk tadi bertanyakan dan juga mungkin ada yang bertanya pasal kemudahan-kemudahan pertanian dan sebagainya. Kerana kita percaya ketika ini memang banyak ya yang sudah berkecimpung dalam bidang pertanian, tanaman dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan saya rasa rakan kita pun juga ada pengalaman ni semasa menjadi juru acara. Ya, pernah. Semasa memang banyak orang anak-anak tempatan, orang-orang tempatan Ketani dalam khususnya peladang-peladang dan juga pertanian. Tapi secara manual lah. Dan maksudnya masa tu menjadi juruacara. Juruacara, ya, memang betul. ramai yang mengunjungi acara berkenaan. Ya, Di ya. antara yang menghadiri adalah daripada peladang-peladang. Peladang-peladang, pengusaha-pengusaha pertanian dan sebagainya. Oh ya, sewaktu ya. Jadi alhamdulillah ya. Suatu anugerah, malam anugerah tersebut ya. Ya. Jadi alhamdulillah ya, dengan adanya penjelasan yang dibawakan daripada Puan Hajah Siti Zuraiha binti Haji Apung, itu selaku juruterapang proses, sedikit sebanyak kami mengetahui antara proses unit mekanikal dan juga keenderaan. Terima kasih banyak Puan dengan penjelasan yang telah pun dibawakan dalam segmen kita pada pagi ini, segmen perspektif pertanian dan agri makanan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi